Mengenai dekor hiasan dalaman. Kalau nak buat hiasan dalaman ni, orang cakap memerlukan kreativiti yang unik lah. Tapi sebenarnya mungkin kita kadang-kadang cuba nak buat kan, tapi tak ada idea. Jadi mungkin ini kita nak kongsikan sikit bagaimana tips kan, macam mana nak buat dekor hiasan dalaman. Mungkin kita boleh tanya pandangan dia kalau yang nak buat sendiri atau kita panggil DIY tu bagaimana. Dan kita juga boleh berkenalan dengan individu ini, bagaimana dia melakar nama di luar negara. Dan katanya dah ada juga buku terbarunya yang dikongsikan dengan peminat-peminat yang sukakan dengan hiasan dalaman ni. Nanti kita akan mana bukunya? Oh, ni bukunya. Ini ke bukunya? Ini majalahnya. Belum lagi. Buku in the making katanya. Katanya tapi dekat sebelah aja ni. Ini antara ruangan paparan kisah Nick A. Ramlee yang dipaparkan di halaman majalah Home and Decor Malaysia edition. Kita dah sebut namanya, jadi kita perkenalkanlah orangnya. Semakin segak dan kacak, Nick A. Ramlee. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Tengok dia pun dah rasa dah. Alhamdulillah. Okey, mengenai dekor hiasan dalaman ni kan, saya rasa tahun lalu kita bertemu kan. Ya, kita ada. Dan kali ini mungkin sesuatu yang baru, buah tangan daripada Nick ni. Apa mungkin boleh kongsikan? Interior design. Sebab saya tengok ramai peminat-peminat interior design hiasan dalaman sedang mula berjinak-jinak dengan industri ini ya. Yang penting bagi saya adalah kefahaman diri kita terhadap rumah kita dan juga naluri kita ya. Sebab kalau kita tengok majalah, TV dan juga buku-buku coffee table, kita memang suka. Tapi pendapat saya, kita jangan tiru 100%. Kita ambil apa yang kita perlu gunakan dan serlahkan ia di dalam kediaman kita. Okey, macam Nick kata bila kita tengok majalah kan ada ruangan-ruangan yang menampilkan sisi ruangan dalaman tu. Seperti saya, kalau saya tengok saya suka dan nak mencuba. Tapi berbalik kepada diri sendiri, saya celaru dengan pemilihan untuk hiasan dalaman. Jadi mungkin ni sebagai orang yang memang tahu tentang hiasan ni, bagaimana nak membantu mereka membuat pilihan untuk hiasan dalam rumah mereka sendiri. Okey, yang pentingnya bajet kita. Ya, kita jangan terlalu guna barang-barang yang terlalu mahal yang kita tidak mampu. Memanglah kita boleh berpinjaman duit ya. Bajet itu penting dan aura itu penting. Apa yang kita nak dalam rumah kita. Kalau kita suka menghabiskan masa di dalam bilik tidur ataupun kitchen, kita ambil bajet kita ke bahagian itu. Jadi research itu penting. Kita tengok dari majalah, kedai-kedai dan juga TV program ataupun coffee table books. Di situlah. Tapi bajet itu penting. Jadi bila kita pergi kedai, kita tengok harga dan ukuran perabot-perabot sama ada bersesuaian dengan ukuran yang telah ada di dalam rumah kita. Tak kira mana bilik ya, bilik tidur ke, home office ke, sebab ramai sekarang orang bekerja di rumah. Jadi itu satu perabot yang agak penting untuk diajukan di dalam hiasan dalaman. Ni ada membawa sesuatu di sini. Mungkin boleh kongsikan, saya tak tahu ada corak-corak dan sebagainya. Mungkin apa ni? Ada corak-corak. Ini merupakan macam konsep saya ya. Sebab bila orang tanya macam mana Nick A. Ramlee punya konsep. Konsep saya suka barang-barang yang bertekstur. Yang orang tengok, orang nak pegang. Macam kita punya cushion cover sini. Ya, tengok je nak pegang ya. Contohnya saya tunjukkan kain sinilah. Kalau kita guna kain ni untuk langsir ataupun hiasan dinding, kita tengok pun kita nak pegang kan? Okey, memang nak pegang lah. Tengok. Dia pun nak pegang. Ni hiasan dinding ni. Untuk langsir. Hiasan dinding terlalu menyelah. Menangis kalau hiasan dinding ni. Ada juga. Saya rasa dalam gambar tadi ada tunjuk bahagian meja makan tadi ya. Itu adalah wallpaper dari company di UK. Diorang punya wallpaper itu kerja tangan. Ada sulaman juga. Wallpaper kerja tangan? Kerja tangan sulaman. Jadi harganya tak payah tanyalah, memang mahal. Kalau kerja tangan tu kan kita tahu. Saya nak tanya, kalau langsir macam ni, bercorak-corak macam ni kan, bagaimana? Sebab orang kata langsir kena sesuai dengan perabot, pemilihan perabot tu kena sesuai dengan dan sebagainya. Semuanya. Ya, bagi penonton-penonton pagi ni ya, kalau kita gunakan sesuatu barang itu, kita ambil barang yang kita suka sebagai focal point.
Contohnya kain langsir tu sudah berbunga, jadi kita ambil warna-warna dari kain itu, macam hijau ke kekuningan, keemasan tu dan putih untuk mungkin kerusi, macam kain tu ya, sesuai untuk kerusi ni. Sudah ada kekuningan ya, ataupun kita ambil barang-barang yang bersahaja, kain-kain macam ni kita satukan. Jadi tidak terlalu terselah. Tapi bila orang tengok, oh ini corak, boleh tak samakan corak dengan corak yang lain? Pasti boleh. Ya, tapi jangan terlalu besar. Contohnya saya bawa kat sini ya. Dua wallpaper ni saya ada guna untuk projek kat sana lah ya. Bercorak, tapi bersahaja sahaja kan. Ini simple aja, tapi macam ni bersesuaian. Sebab berdaun-daun yang ini kita boleh letakkan di sebelah satu lagi. Kalau ini berbunga dan berdaun, kalau saya padankan dengan geometri, coraknya bagaimana? Geometri semua tu kita gunakan untuk barang-barang kecilan. Seperti cushion cover, pasu-pasu, semua ya. Cermin juga amat penting ya, membesarkan ruangan itu ya. Tapi zaman moden, cermin kita kata membesarkan dan mengambil cahaya matahari dari luar. Tapi di zaman dahulu, untuk culture dari baba dan nyonya ataupun Cina, cermin digunakan untuk menghalau roh-roh yang tak baik bila masuk ke dalam rumah. Ya, tapi untuk orang sekarang membesarkan je. Ya, bagaimana kita luas tentang pemahaman interior design. Kita juga ada soalan daripada rakan Facebook yang diajukan kepada Nik Ramli. Jadi silakan penerbit. Fiz Daud, okey, ini memang favorite MHI. Dia bertanya, apakah cara terbaik menjaga perabot kayu di dalam rumah? Terima kasih Nik Ramli kerana follow and kerap like foto saya di IG. Sempat. Okey. Kita jawab soalan Fiz Daud dulu. Peminat setia ni. Okey, kita berjawab dulu ke penerbit untuk soalan ni? Okey, silakan. Okey, terima kasih Fiz Daud. Ya, Fiz Daud. Untuk soalan. Okey, hiasan kayu ni kita memang kena jaga betul-betul. Ya, baik rumah punya kayu ataupun pasu-pasu. Ya, kalau boleh kita bersihkan selalu sebab cuaca yang agak humid macam cuaca di Malaysia ataupun negara ASEAN lain, banyak anak-anak yang tersendiri. Jadi pergi kedai DIY ataupun kedai perabot untuk kita polish barang-barang kayu itu. Jadi kalau berumah itu kayu macam kayu jati, semua tu bagus lah ya, kayu yang solid. And then kalau kayu pula senang juga nak dekorasinya. Boleh cat. Kita cat dengan macam-macam warna sebab kayu kalau di rumah kayu kampung berlapis-lapis. Jadi itu dah membuat tekstur 3D effect yang tersendiri. Ya. Okey, sebelum kita nak sentuh tentang buku yang akan Nik lancarkan nanti, masih lagi berbalik kepada struktur rumah binaan kayu. Bagaimana kita nak modernkan hiasan rumah seandainya memang struktur binaan itu adalah rumah lama contohnya? Okey, kita gunakan barang lama dengan moden. Ya, barang lama itu contohnya kayu, kita catkan satu bahagian kayu utama. Maksud saya bila kita masuk rumah di kampung tu kan kita nampak bahagian anjung ke semua, kita boleh cat dengan cat kayu yang bersesuaian. Kayu sudah gelap, jadi kita guna warna-warna seperti silver ataupun yang hijau cerah ya. Lepas tu barang-barang moden kita boleh gunakan dengan barang-barang berotan, barang-barang kayu dan barang-barang silver, cermin, barang-barang gelas macam pasu-pasu belakang ni kan dengan aura-aura gelas-gelas tu kan bagus. Itu gabungan yang sesuai lah kan. Dan juga Nik ni kata tengah sibuk buat buku dan sebagainya kan, macam mana sekarang dalam proses di mana dah buku? Dalam proses manuskrip saya ada 3 manuskrip. Memang sudah siap. Gambar-gambar yang ditunjukkan tadi pun adalah sebahagian gambar-gambar yang akan digunakan untuk buku dari projek saya sendiri dan juga organisasi yang saya selalu guna. Jadi saya tak guna designer lain punya gambar, gambar manufacturers ya. Ada orang sudah bagi sebagai contoh kepada pembaca. Gambar contohnya banyaknya tips yang mudah, tapi gambar saya satukan gambar yang bersahaja dan juga yang agak tinggi nilainya. Kalau orang tengok jangan takut, saya kata ambilkan inspirasi gambar-gambar itu dan juga gambar-gambar lukisan. Ini projek lukisan nak tunjukkan kepada pembaca pentingnya aturan plan yang betul. Kalau tidak susah rumah sebab kita perjalanan itu penting. Bila nak dilancarkan ni nanti? Insya-Allah tahun depan. Insya-Allah tahun depan sama ada Nik Ramli Publishing ataupun bersama publisher di Malaysia. Itu
kita tengok. Mungkin sebelum kita nantikanlah buatan Nick. peluangan bersama dengan Indi Iramdi, sayang kalau kita tak dapatkan kata-kata semangat ni Iramdi untuk para pelajar yang akan menduduki SPM dan juga adik-adik kita yang berada di sini, kerana beliau berada di luar negara pada tahun 1991, belajar di sana sehingga master dan juga menginjak ke dunia ke industri interior design juga di sana. Jadi mungkin boleh berikan kata-kata semangat kepada para pelajar di sini. Untuk pelajar-pelajar yang tingkatan 5 saya pertama saya memang sudah ingin menjadi pereka hiasan dalaman dari umur 14 tahun. Jadi itu kita belajar ikut apa yang kita nak ya. Bagi pelajar yang akan menduduki peperiksaan, kalau nak jadi interior design, kita kena kreatif, kena ambil ilham dan gaya kita sendiri. Originality itu penting ya untuk pelajar-pelajar. Jadi belajar bahagian yang bersesuaian dengan interior design seperti lukisan, minda juga penting ya. Kita kena buka minda. Mathematics juga penting. Mula saya ingat mathematics tak penting sebab bila interior design kita banyak berurusan dengan duit, deposit, ukuran semua. Jadi matematik itu penting. Kalau tak pas tak apa, ya boleh juga jadi. Minat itu ada. Tapi kita kena rajin membaca. Rajin membaca dan jangan tiru apa yang kita lihat. Baik-baik pelajar yang sedang belajar interior design sekarang maupun yang akan jadi interior design. Jangan tiru. Jangan tiru. Tapi satu bila dah masuk TV ke surat khabar, magazine, orang ingat interior design ni glamour ya. Yang sebenarnya kerja interior design ni bukan dunia glamour. Dia banyak paperwork. Kejar mengejar dengan orang-orang perabot ya, mana perabot tak sampai ke apa ya. Jadi duit juga kita kena kejar, klien dan juga manufacturer. Bila dah bayar, bila you nak hantar barang-barang. Jadi bukan glamour dan TV ya. Sebelum tu Nick nak tanya, esok Piala Malaysia, JDT atau Pahang? Ayo, tak boleh tahu. Cepat pilihan. Okey, pasukan pilihan. Ayo. Apa boleh? JDT atau Pahang? Dua saja. Salah antara satu. Ya Allah. Pahang. Okey. Terima kasih. Allah. Terima kasih Ramli. Tak like page saya. Pakar hiasan dalaman kita banyak yang kongsikan. Apa pun kita nantikan tahun depan, insya-Allah buku ni akan dilancarkan. Pastinya banyak ilmu-ilmu yang akan dikongsikan dalam buku tersebut. Terima kasih sekali lagi Nick. Selepas ini kita nak bersama dengan sebuah kumpulan nasyid. Raihan. Saksikan.